Salam semega unggul, salam kecemerlangan. Dari saya Cikgu Zainuddin dalam kelas Bahasa Melayu Cikgu Zainuddin. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan satu strategi, satu kaedah, satu teknik penulisan karangan cemerlang yang saya jenamakan strategi 18 bintang. Apa itu strategi 18 bintang? Baik, kita perhatikan satu persatu. Sebelum itu, ini antara masalah yang dihadapi oleh pelajar apabila mahu menulis karangan. Yang pertama, tidak dapat menganalisis soalan dan kehendak tugasan. Ataupun bukan kalau tak dapat, mereka tidak menganalisis soalan terlebih dahulu, sehingga kan mereka tidak dapat menjawab tugasan dalam karangan itu dengan tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh pemeriksaan ataupun lembaga peperiksaan. Penting kita menganalisis soalan, ayat-ayat dalam soalan tugasan, kerana di dalamnya terdapat tema, dapat tema dan juga kata kunci tugasan yang perlu diselesaikan oleh pelajar. Yang kedua, kalau bukan masalah menganalisis soalan ataupun kehendak tugasan, mungkin tidak dapat mengenal pasti tema. Jadi jika gagal menganalisis soalan dalam ayat yang pertama soalan, maka dengan sendirinya pelajar tidak dapat mengenal pasti tema ataupun isu ataupun tajuk yang dikehendaki dalam soalan tersebut. Maka nanti mereka akan menulis karangan yang kurang tepat ataupun kurang jelas dari segi ideanya, kerana mereka kurang jelas tentang tema ataupun tajuk. Atau ada juga sebilangan pelajar yang takut melakukan kesalahan bahasa. Ada sebilangan pelajar, sekumpulan pelajar yang tahu menjawab, tetapi pada masa yang sama mereka takut melakukan kesalahan bahasa, terutamanya apabila mahu memulakan karangan pada peringkat pendahuluan lagi. Jadi jika masalah bahasa itu dapat diatasi, dan satu masalah yang sering dikemukakan oleh pelajar dan kita bimbang, masalah ini akan berlaku pada hari peperiksaan. Jika berlaku pada hari peperiksaan, ini sangat malang dan membawa risiko yang sangat besar kepada pelajar, iaitu tidak ada idea untuk menulis karangan. Alasannya tidak ada idea untuk menulis karangan. Jadi masalah-masalah ini akan kita selesaikan dalam strategi 18 bintang yang sangat membantu pelajar untuk mampu menulis karangan dengan baik, dengan lancar, tanpa sebarang masalah. Dan pelajar tentunya akan membina sebuah karangan yang cemerlang. Kita lihat yang dikatakan strategi 18 bintang itu, kita ada 3 kerangka utama karangan, itu ada pendahuluan, isi dan penutup. Di dalam perenggan pendahuluan, kita ada ayat tema, ayat huraian tema, ayat persoalan dan ayat hala tujusi. Dalam perenggan yang kedua, perenggan isi, kita ada ayat topik, ayat huraian isi, ayat contoh isi, ayat ungkapan menarik, ayat impak yang dipecahkan kepada 2 ayat kecil, iaitu ayat provokasi dan ayat solusi. Dan seterusnya yang terakhir, ayat ke-6 dalam perenggan isi adalah ayat penegas isi. Saya akronimkan sebagai API. Dan dalam perenggan terakhir, itu dalam perenggan penutup, kita ada ayat kesimpulan, ayat saranan, ayat harapan dan ayat penegas karangan ataupun apel. Jadi semua ayat ini, 16 jenis ayat ini akan digunakan dalam perenggan-perenggan yang telah dinyatakan pada layar. Dan dengan penggunaan ayat-ayat ini,
maka pelajar mampu menulis ayat demi ayat yang diperlukan dalam sebuah karangan dan tidak lagi ada alasan mereka tidak mempunyai idea, kerana idea dalam strategi 18 bintang ini berdasarkan pada jenis-jenis ayat yang dipaparkan. Itu ada 16 jenis ayat. Ada 16 jenis ayat Okey. Ada 14 jenis ayat dan 4 lagi bintangnya ditambah dengan 4 elemen ataupun rencah, saya panggil rencah, ramuan, iaitu frasa menarik, ungkapan menarik, kosakata menarik dan penanda wacana menarik. Jadi kita campurkan 14 jenis ayat tadi dan dengan 4 lagi ungkapan menarik, frasa menarik, kosakata menarik dan penanda wacana menarik ini akan menjadikan sebuah karangan yang cemerlang, bukan sekadar mampu menjawab tugasan, tetapi juga dapat menghasilkan sebuah karangan yang cemerlang. Okey, baik. Kita terus pada slide yang seterusnya. Okey. Saya akan berbicara tentang perenggan pendahuluan. Ada 4 ayat bintang. Okey. Katakanlah soalan menghendaki pelajar menghuraikan langkah-langkah untuk menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Tugasannya, pelajar dikenaki menghuraikan langkah-langkah menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Lazimnya kita antara isi ataupun idea yang digunakan untuk menjawab soalan ini, kata kunci langkah-langkah usaha, pastilah antaranya lah peranan keluarga ataupun peranan ibu bapa. Jadi pada kali ini kita akan lihat bagaimana pelajar boleh menulis, mampu menulis, dapat menulis satu idea yang berkaitan dengan peranan ibu bapa. Kita bermula dengan perenggan pendahuluan. Ayat temanya, ini antara contoh yang biasa ditulis oleh pelajar. Sudah terang lagi bersulur. Tidak dapat disangka lagi bahawa masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah belakangan ini sering meniti dari bibir ke bibir atau menjadi buah mulut dalam kalangan masyarakat di negara ini. Ini ayat dalam ayat tema. Ayat tema tujuannya, fungsinya untuk memperkenalkan tema. Tema di sini adalah masalah disiplin. Jadi pelajar ini memulakan ayat temanya dengan frasa menarik. Saya warnakan dengan warna biru. Lepas itu sering meniti dari bibir ke bibir, juga frasa menarik, dan pelajar ini mampu mengambil kesempatan menggunakan peribahasa yang sinonim dengan sering meniti dari bibir ke bibir, iaitu menjadi buah mulut. Saya warnakan dengan warna hijau. Jadi dalam ayat ini, ayat yang sekadar untuk memperkenalkan tema, pelajar ini mampu menulis ayat yang sebegini menarik. Yang seterusnya, ayat huraian tema. Ayat huraian tema fungsinya untuk menghuraikan tema. Tema tadi ialah masalah disiplin. Jadi antara penanda wacana yang dapat kita gunakan, dapat pelajar gunakan dalam konteks ini. Selain kita boleh gunakan hal ini dikatakan demikian kerana hal ini terjadi demikian kerana. Jadi kita boleh guna dalam konteks ini yang nampak frasa ini. Frasa bagi penanda wacana menarik ini nampak ilmiah sedikit. Jadi akan memberikan impak dalam penulisan pelajar. Jadi dalam konteks ini, masalah atau salah laku disiplin seperti buli, bergaduh, merokok melawan guru, gangsterisme dan vandalisme didorong oleh pelbagai faktor seperti masalah keluarga, kemiskinan, pengaruh masyarakat sekitar dan pengaruh raga sebaya yang bermasalah. Okey.
Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, selain tugasannya nak menghuraikan tema, huraikan secara ringkas, yang dapat ditulis, yang boleh ditulis oleh pelajar ialah pertama, memberikan contoh-contoh masalah disiplin seperti buli, bergaduh, merokok, melawan guru, gangsterisme dan vandalisme. Sekadar contoh. Dan pelajar boleh masukkan contoh masalah disiplin. Pada masa yang sama, boleh digabungkan dengan kata kunci lain daripada kata kunci tugasan utama pelajar. Kata kunci tugasan utama pelajar adalah langkah-langkah. Jadi dalam huraian ini, kita boleh masukkan faktor berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Selain itu, kita boleh juga memasukkan isu semasa kalau perlu. Okey. Jadi mudah saja. Jadi kita pergi ayat yang ketiga dalam pendahuluan, ayat persoalan ataupun apa. Kita mulakan dengan, nak memudahkan belajar, kita mulakan dengan frasa persoalan yang sering berlegar-legar dalam benak fikiran saya ialah, apakah langkah-langkah untuk menangani masalah disiplin yang semakin serius dalam kalangan remaja yang masih berstatus pelajar sekolah di negara kita? Cukup sekadar ini saja, dan pastikan ayat persoalan ini diakhiri dengan tanda soal. Jadi ayat ini memberikan peluang kepada pelajar untuk menunjukkan kematangan mereka. Mereka mampu melemparkan, mengemukakan satu persoalan tentang penyataan yang terdapat dalam ayat soalan. Ini menunjukkan gaya penulisan yang menunjukkan kematangan pelajar. Jadi ayat yang keempat dalam perenggan pendahuluan ialah ayat hala tuju isi, ataupun ayat arah isi. Saya gunakan penanda wacana oleh itu. Banyak lagi penanda wacana yang menunjukkan penegasan dalam pendahuluan. Jadi yang paling mudah ialah oleh itu. Oleh itu, langkah-langkah untuk menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah akan menjadi fokus dominan diskusi saya. Ini ialah frasa menarik. Selepas ini, demi kebaikan bersama kerana tiada penyakit yang tidak ada penawar. Okey. Ini yang lazim pelajar lakukan dalam pendahuluan, dalam ayat terakhir pendahuluan, itu ayat hala tuju. Okey, kita sudah selesai tentang tugasan dalam pendahuluan. Ada 4 ayat, dan saya fikir pelajar mampu menulis pendahuluan sebegini menarik dan cemerlang, utamanya untuk menjawab soalan dimensi diri dan juga dimensi keluarga, ataupun soal juga digunakan untuk menjawab soalan dimensi masyarakat. Soalan nombor 3 kebiasaannya. Okey, baik, kita terus pada layar dan kita lihat perenggan isi. Tadi kita dah paparkan ada 6 ayat dalam perenggan isi. Yang pertama, ayat topik. Tugasan ayat topik fungsinya untuk memperkenalkan isi. Memperkenalkan isi. Jadi dalam ayat dalam isi yang pertama ini, dalam perenggan isi yang pertama ini, kita memperkenalkan peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa dimulakan dengan frasa menarik yang menjadi penanda wacana menarik sebagai cetusan minda saya yang pertama. Sebagai cetusan minda saya yang pertama, moleklah kiranya. Okey, ini frasa menarik. Saya sentuh isu ini dari sisi, dari perspektif, dari aspek sama, sisi, perspektif dan juga aspek peranan ibu bapa
yang pastinya terkait rapat dengan anak-anak pelajar. Kita boleh tambah lagi lah terkait rapat dengan akhlak, dengan sikap, dengan disiplin anak-anak pelajar. Boleh ditambah Okey. Selesai kita memperkenalkan isi ataupun idea pertama, iaitu peranan ibu bapa, kita beralih pada ayat yang kedua, iaitu ayat huraian isi. Ayat huraian isi, pelajar dikenaki menghuraikan sejelas-jelasnya peranan ibu bapa. Perlu diingat, dalam ayat huraian isi ini, fokus diskusi huraian pelajar tak lain tidak bukan hanya membicarakan kehebatan, keistimewaan ibu bapa sebagai salah satu daripada langkah untuk menangani masalah disiplin. Ada pelajar yang menulis sebaliknya, terbalik dia bercerita tentang anak-anak, kemudian baru cerita ibu bapa. Sepatutnya cerita tentang ibu bapa, kelebihan ibu bapa, keistimewaan bapa, barulah ditulis tentang kesan ataupun impak yang diterima oleh anak-anak. Okey. Ayat huraian isi. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa merupakan pasangan insan yang paling rapat dengan pelajar sehingga mudah mempengaruhi pembentukan disiplin dalam diri pelajar sejak kecil. Persis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa anak-anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, putih, suci bersih umpama selai kain putih. Ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorakkannya sama ada akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ataupun ada juga pelajar yang dia tak boleh hafal hadis Rasulullah ini, jadi dia tukar, dia mencorakkannya dengan warna-warna seindah pelangi, bukannya warna-warna yang suram yang akan menggelapkan masa anak-anak. Boleh ditukarlah Okey. Jadi di sini kita nampak bahawa penegasan tentang peranan ibu bapa, tanggungjawab ibu bapa sangat hebat. Ditambah lagi, jangan cukup sampai ayat huraian 1. Jika ada lagi yang perlu dimasukkan tentang kehebatan, kelebihan keistimewaan ibu bapa, sila tambah dalam ayat huraian 2 dan ayat huraian 3. Ini biasa dilakukan oleh pelajar-pelajar cemerlang. Hebat dan tiada bitaranya, maksudnya tiada tolok bandingnya. Ibu bapa sehingga Profesor di Raja Ungu Azim menyatakan bahawa rumah merupakan universiti pertama anak-anak dan ibu bapa merupakan profesor pertama mereka. Menunjukkan lagi sokongan penegasan tentang peranan ibu bapa yang sangat penting ataupun sangat signifikan dalam pembentukan sasiah, akhlak dan disiplin anak-anak. Hal ini menjelaskan bahawa peranan ibu bapa sebagai pendidik dan pembentuk disiplin diri anak-anak sejak kecil dengan pendidikan awal di rumah amat signifikan. Beberapa kosakata yang menarik, yang hebat, yang nampak ilmiah, saya warnakan dengan warna merah jambu. Okey, ini ayat pertama, dua ayat pertama dalam perenggan isi. Kita ada 4 lagi ayat. Kita tengok ayat yang ketiga, ayat contoh isi ataupun aci. Bagi membuktikan hal ini, contoh ketara yang dekat dengan kita, okey, kita gunakan frasa yang lebih menarik. Kita tak nak guna lagi lah sebagai contoh, walaupun tak salah, tapi kurang menarik, kurang ilmiah, kurang nampak kematangan. Jadi kita gunakan frasa-frasa menarik. Bagi membuktikan hal ini, contoh ketara yang dekat dengan kita, contoh yang dapat kita ketengahkan. Kalau kita ada contoh frasa lain, frasa menarik lain yang dapat dijadikan sebagai penanda wacana untuk memulakan ayat contoh isi. Okey, ialah ibu bapa seharusnya menjadi suri teladan yang terbaik untuk dicontohi oleh anak-anak.
Ibu bapa seharusnya menunjukkan sikap, akhlak dan peribadi terpuji seperti menjaga perintah agama, tutur bicara, adab sopan, budi bahasa, dan lebih daripada itu ibu bapa dapat memberikan pelajaran yang terbaik dan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak. Ini antara contoh yang mampu dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan anak mereka mempunyai akhlak yang terpuji, peribadi yang unggul. Jadi di sini kita baru ambil satu saja contoh, iaitu contoh ibu bapa sebagai suri teladan. Kita boleh tambah lagi jika perlu. Ibu bapa juga boleh menjadi rakan terbaik anak-anak, pendekar yang terbaik anak-anak remaja yang mula mungkin menghadapi masalah remaja, pelajaran sebagainya. Ibu bapa juga boleh mengambil pendekatan solat bersama anak-anak, makan bersama anak-anak. Ini juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan ibu bapa sangat dekat dan sangat prihatin tentang kehadiran anak-anak di rumah. Okey, yang seterusnya ayat yang keempat, ayat ungkapan menarik. Hal ini persis ungkapan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya sambung terus dengan kata hubung kerana bagaimana acuan itulah kuihnya. Kata Sayyidina Omar Al-Khattab, didiklah anak-anakmu mengikut zamannya kerana zamannya adalah berbeza sekali dengan zamanmu. Okey. Dalam ayat ungkapan menarik ini saya masukkan kata-kata sahabat Rasulullah untuk menjadikan karangan ini bersifat global. Karangan yang cemerlang, bonus, kita tambah dengan A+, apabila karangan itu bersifat global. Kamu mampu mengantarabangsakan karangan kamu dengan memasukkan ungkapan-ungkapan lain selain daripada ungkapan-ungkapan seperti peribahasa, kata-kata hikmah yang biasa kita gunakan dalam negara kita. Kita boleh masukkan kata-kata daripada sahabat Rasulullah, Arab lah kan. Kita boleh juga masukkan kata-kata seperti mantan Presiden Indonesia, Presiden Soekarno, yang pernah menyatakan berikan aku 100 ataupun 10 orang pemuda, nescaya akan aku goncang ataupun aku gegarkan dunia kalau dalam tugas saya lain. Jadi selain kita memasukkan ungkapan yang biasa kita gunakan dalam negara kita, kita boleh masukkan ungkapan-ungkapan lain sebagai menyokong lagi ungkapan-ungkapan menarik yang ada dalam karangan kita, yang menjadikan karangan kita itu menjadi lebih hebat, lebih menarik dan diantarabangsakan. Baik, kita pergi seterusnya. Ayat yang kelima iaitu ayat impak. Ayat impak ini saya pecahkan kepada dua sebenarnya, satu ayat provokasi, satu ayat solusi. Jadi untuk kali ini saya tunjukkan penggunaan ayat provokasi dalam ayat impak. Namun dalam kita memuji-muji ibu bapa, kehebatan ibu bapa tadi, kita dalam ayat impak ini kita boleh provoke ibu bapa. Ini sebagai salah satu cara untuk kita menunjukkan kematangan kita, keberanian kita. Kita provoke. Jika, namun, ataupun ironinya, suatu yang bertentangan, secara kontradiksinya bertentangan. Cuba kita renungkan sejenak, seandainya ibu bapa yang sangat diharap-harapkan oleh anak-anak mengelak untuk memikul obligasi dan melaksanakan amanah terhadap anak-anak serta bersikap lepas tangan. Jadi kita bila nak bina ayat, pastikan kita create ayat yang boleh membawa kita menggunakan bukan saja frasa tetapi juga penggunaan kosakata menarik, seperti obligasi, akademik, efisien, dan pada masa sama kita juga boleh menggunakan ungkapan menarik seperti peribahasa, lepas tangan, simpulan bahasa. Okey.
Jadi ayat ini kita akhiri dengan tanda soal. Seperti juga dalam pendahuluan tadi ada ayat persoalan, kita akhiri dengan tanda soal supaya cara kita mengolah karangan kita dan gaya kita menulis karangan dan seolah-olah meminta pembaca berfikir. Kalau nak dijawab persoalan ini, provokasi ini, kita boleh tuliskan ayat solusi. Jika tidak mahu, kita tinggalkan saja dalam bentuk persoalan, dan kita pasti akan solusikan juga nanti dalam ayat yang ke-6, ayat terakhir dalam pendahuluan itu, ayat penegas isi api. Oleh itu tegasnya, jelaslah bahawa tuntasnya, deduktifnya, peranan ibu bapa sangat signifikan lagi vital demi menangani masalah disiplin pelajar sekolah di bumi jalur gemilang tercinta ini. Dia tak guna di negara ini, dia guna jalur gemilang, dia gunakan frasa menarik. Kita pergi ke perenggan penutup, perenggan terakhir. Ada 4 ayat. Ayat kesimpulan, bulan semakin terang, bayang semakin jelas, frasa menarik. Sebagai penghias bicara air, frasa menarik. Dan pada masa sama sebagai penanda wacana untuk memulakan ayat penutup, itu ayat kesimpulan. Pelbagai langkah, kita mesti sambung benda ini dengan langkah, kata kunci tugasan. Langkah yang pragmatik dapat dilakukan bagi menangani isu disiplin pelajar sekolah yang semakin membarah tanpa menampakkan keberkesanan. Ini kesimpulan. Kesimpulan mesti menyentuh semula kata kunci tugasan. Ayat saranan, ayat cadangan, asal. Sehubungan dengan itu, langkah sederap, seia, sekata, seikat, bak sirih, serumpun, bak serai, macam-macam lagi. Muafakat, membawa berkat, kita boleh tambah, nak menunjukkan kerjasama. Dan kerjasama bagai aur dengan tebing. Daripada semua pihak amat dituntut. Bukannya bertindak menuding jari, menyalahkan antara satu sama lain. Ini saranan, ini cadangan, ataupun ini harapan. Bukan harapan, ini satu pendapat bagi menangani masalah disiplin. Ini yang diperlukan oleh semua pihak yang terbabit. Ayat yang ketiga dalam penutup, ayat harapan. Bagi memudahkan, kita mulakan dengan frasa ada menggunakan perkataan harap. Saya mengharapkan, saya berharap agar. Nak sambung apa? Sambung langkah-langkah juga, kata kunci. Biasanya dikaitkan dengan langkah-langkah. Berharap agar hasil daripada langkah-langkah yang diimplementasi, maksudnya dilaksanakan oleh semua pihak, akan membentuk generasi yang berperibadi unggul, bersasiah terpuji dan berakhlak mulia. Dan yang dalam ini pun kadang-kadang ada juga yang menulis tentang akan melahirkan generasi atau remaja yang mempunyai minda kelas pertama, ataupun ada juga yang menulis tentang melahirkan generasi yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan rohani dan inteleknya. Jasmani, emosi, rohani dan inteleknya, sebagaimana yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan negara kita. Dan ayat yang terakhir, ayat penegas karangan, itu apa? Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa, jadi dalam baris yang pertama ini, pelajar perlu menulis penegasan sekali lagi tentang idea-idea yang telah dihuraikan, ataupun menegaskan tentang pendirian mereka. Jadi frasa ini sangat penting untuk menutup karangan pelajar. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa masalah disiplin yang sentiasa menjadi polemik. Polemik jadi isu yang dibualkan.
perlu disantuni dengan tindakan yang lebih berhemah dan istiqomah. Maksudnya berterusan. Ini yang kadang-kadang pelajar tulis bukan sekadar hangat-hangat air ayam. Boleh juga masuk. Jadi berterusan, bukan bermusim. Mesti ditangani dengan langkah yang sistematik dan pragmatik lagi efektif. Ini frasa menarik dan sekadar itu yang dapat dikongsikan dari perenggan pendahuluan sampai ke perenggan penutup. Ada, saya ulang sekali lagi, ada 14 jenis ayat yang perlu dimasukkan, digunakan dalam perenggan pendahuluan, perenggan isi, sehinggalah perenggan terakhir, perenggan penutup. Dan ditokok, tambah, dicampur lagi dengan ramuan rencah 4 bintang tadi. Frasa menarik, kosa kata menarik, penanda wacana menarik, dan ungkapan menarik. Dan akan menjadikan karangan anda bukan sekadar mengenyangkan, tetapi pada masa yang sama sangat melazatkan apabila dibaca oleh guru ataupun permesa. Jadi ini baru satu isi. Pelajar mampu menulis sebegini dan pelajar tidak lagi ada masalah untuk memikirkan apa ayat yang perlu ditulis, apa lagi idea-idea yang perlu ditulis dalam karangan, kerana idea ataupun ayat yang perlu ditulis dalam karangan anda pada hari perpisahan SPM nanti telah pun dibantu oleh ayat-ayat yang telah dipaparkan tadi yang digunakan dalam strategi 18 bintang. Cikgu berharap pelajar-pelajar dapat memahami dan mengaplikasikan strategi 18 bintang ini agar dapat menghasilkan satu karangan yang cemerlang, yang dapat membantu pelajar-pelajar memperoleh markah yang paling maksimum dalam SPM 2020, istimewanya dalam kertas Bahasa Melayu 1 bahagian A dan juga bahagian B. Saja daripada cikgu. Semoga terus mengulang kaji, terus melakukan latihan-latihan untuk menyiapkan diri menghadapi SPM pada bulan Februari 2021. Masa masih lagi banyak dan masih berpeluang untuk meningkatkan prestasi dalam penulisan karangan terutamanya. Dan cikgu berdoa semoga anak-anak pelajar tabah menghadapi musibah ataupun ujian COVID-19 yang terpaksa berada di rumah, dan tidak menjadi alasan untuk kamu tidak dapat mencapai kejayaan cemerlang dalam SPM nanti. Yang penting usaha